وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان، خصوصا في فلسطين واليمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu dalam sesi tahsin dan tadabbur surah baru hari ini, insya-Allah. Ya, cuma terlari sikit kita punya syllabus untuk sahabat-sahabat grup A dan grup B. Saya rasa tak ada masalah. Cuma sahabat-sahabat grup C lah, minggu lepas bertepatan dengan malam tersebut adalah malam 15 Syakban. Jadi grup C tertinggal untuk bersama dengan sesi surah At-Takwir minggu lepas. Jadi grup C dia terlambat sikit. Sebelum ni semua okey. Tapi tak apa, kita jalan terus dulu, nanti kita akan cover kemudian. Untuk grup B dan grup A boleh selari lah, iaitu kita menyambung dalam surah Al-Infitar, surah 82. Surah 82 yang apa kita kata kategorinya adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah kerana di dalamnya mengisikan ataupun diisi kontennya adalah untuk menguatkan akidah, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah melalui apa yang bakal kita lalui pada hari kiamat kelak, suatu peringatan, suatu amaran untuk kita kembali beriman pada Allah. Dan surah ini mempunyai 19 ayat. Maksudnya dia makin lama makin sedikit, daripada 42, 29, 19 ayat. Dan kita akan melihat surah Al-Infitar ini peristiwa kiamat dan hal perihal manusia itu bagaimana mereka bersyukur ataupun tidak dengan kejadian yang Allah beri kepada mereka, kejadian yang sangat sempurna. Baik, insya-Allah kita mulakan dahulu dengan tahsin. Kita ada berapa orang ya? Ada 4 orang. Puan Saya Bashir, saya Puan cuti. Puan Saya cuti. apa? Oh, cuti. Okey, so jadi 3 orang lah. Okey. Kak Zamani boleh ke? Boleh baca ke dengan Puan Maya Puteri? Boleh ya? Boleh. Okey, Boleh. Alhamdulillah. Sus 19 dah ayat ketiga. Lebih kurang dalam 7 ayat lah. So ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian ayat 8 sampai ayat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 6 lah, ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian ayat 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat 7 sehingga ayat 13. Ayat 14 sehingga ayat 19. Okey, tulis sikit. 1 hingga 6. 7 hingga 13. 14 hingga 19. Okey. Kalau saya ikut tadi yang masuk dulu Puan Puan Maya, Puan Maya. Sila Puan Maya ayat 1 sampai ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Maya atas bacaan yang sangat sedap tadi. Ya, kita dapat merasai bacaan tersebut. Ya. Kita dengar dan menyejukkan hati kita. Ya, Masya Allah. Ayat seterusnya, iaitu ayat 7 sampai ayat 13. Kita persilakan Puan Zamani tadi yang masuk dulu. Sila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Masya Allah, Sadaqallahul InsyaAllah kita pergi kepada Putri untuk ayat 4 yang ketiga, ayat 14 hingga ayat 19. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفجار Putri macam jauh sangat dengan tak apa dengar. Macam apa? Suara slow. بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Baik, semua bacaan yang sangat baik yang diberikan kepada sahabat-sahabat tadi. Cuma sedikit pada ayat 7 dan ayat 8. Cuba kita tengok ya. Di antara uh, apa yang ada pada ayat 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 7 dulu, ayat 7. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bila kita ada kaf di hujung tu, mesti ada sedikit angin lah. Bukan fa'adalak dia, tapi fa'adalak. Menunjukkan di hujung tu ada kaf. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Rakkabak. Sebab ada kaf di hujungnya. Walaupun waqaf kita tak sebut rakkabaka, tak, tapi rakkabak. Baik. Seterusnya innal abrar. Ayat 13. Innal ab. Kat situ ada qalqalah. Jadi kita perlu menzahirkan detakan tersebut. Innal, iaitu yang mana kita perlu baca dengan dengung. Innal abrara lafi na'im. So, inna dalam keadaan dengung. Ab. Tu qalqalah. Kemudian lafi. Fi dua harakat. Na'im. Bila hujung adalah huruf mim, mesti kita kena tutuplah mulut kita hujung dia. Kalau tidak dia jika jadi nun. Naim. Kalau tak tutup jadi nun. Jadi naim. Tak, mim tu tak ada. Seolah-olah tak ada dekat hujung tu. Jadi naim. Mesti tutup mulut tu. Wa innal fujjara lafi jahim. Sama juga. Ya. Wa inna iaitu adalah dengung kat sana. Sabdu di atas jim.
Al-fujjar, fujjar lafi. Sama, dua harakat. Jahim. Ja. Huruf jim tengah lidah itu dia diangkat ke atas lelangit. Lain sikitlah dengan J. J. Tengok J. Lidah tu dia tak kena dekat langit. Tapi kalau dalam jim, dia punya makhraj jim yang sepatutnya ja. Kalau nak sebut jangan kan. Kalau dengar ustaz cakap jangan, ustaz tak cakap macam kita jangan. Ustaz akan cakap jangan. Tengah lidah sampai dekat lelangit atas. Jangan. Itu huruf jim. Kalau kita ja terbuka kan? Jangan kita terbuka. Masa huruf jim tu, GA tu. Tapi dalam mahraj huruf jim yang sepatutnya jahim. Lain dengan jahim. Kan? Nampak tak? Kalau kita tak angkat tengah lidah dekat atas, dia akan jahim. Ja. Tapi sepatutnya jahim. Ja. Tengah lidah diangkat ke atas langit. Okey? Baik. Yaslaunaha yaumaddin. Pada huruf sad, ya, masih mengekalkan tebal. Sad tebal. Sin nipis. Jadi yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin, bila ujung tu nun, last sekali pada pergerakan lidah itu mesti parking dekat atas. Hujung yang belakang gigi atas lah, senang kata. Lelangit di atas. Ya. Yaslaunaha yaumaddin. Din belakang dekat lelangit atas belakang gigi tu. Parking hujung lidah kat situ. Yaumaddin. Sebab kita dalam surah Al-Fatihah banyak semua. Antara mim dan antara nun dekat hujung dia. So macam rahim. Situ tu. Kalau maliki yaumiddin. Hujung lidah dia memanglah nampak macam parking. Tapi dekat situ walaupun hujung tu dia akan ada dia punya bunyi dia yang menunjukkan kat situ ada nun. Di hujung tu ada nun. Jadi kita kena park dekat tempat yang betul. Kalau salah nanti kena saman. Ataupun kena apa? Kita kena apa? Kena yang klaim tayar kan. So parking kena betul. Okay, jadi insya-Allah itu sedikit daripada tahsin kita, sesi tahsin kita yang mana kalau kita tengok banyak dalam surah ayat-ayat ke-30 ni, ayat surah juzuk Amma, juzuk 30 ni, dia pendek-pendek, bentuk ayatnya adalah pendek-pendek, tetapi ayatnya sangat kita sebut dari sudut irama, rima akhirnya itu sangat cantik. Berbanding dengan kalau surah-surah panjang, surah-surah panjang banyak kisah. Surah panjang dia banyak hukum. Jadi Allah nak ceritakan tentang hukum tu satu persatu. Contoh pasal ayat puasa, ayat 183 sampai ayat 187. Satu muka surat separuh. Banyak tu. Semua nak cerita tentang hukum. Tapi banyaknya hukum-hukum ataupun ayat-ayat pada juzuk ke-30, ayat ni pendek. Ayat hutang lagi lah. Kalau tanya dekat anak-anak kita, buat teka-teki. Apa ayat yang paling panjang dalam Quran? Ayat hutang. Satu muka surat. Satu ayat je. Pada ujung sampailah ujung atas, sampailah ujung bawah. Pada mula sampai bawah. Ayat hutang. Cerita pasal hutang je. Nak katanya Allah SWT bagi dia punya prinsip hutang dia tu sampai panjang satu muka surat, satu ayat nak cerita tentang hutang saja. Tak sambung lagi muka surat sebelah dia. Tu pun masih lagi ada ayat berkaitan dengan hutang, bagaimana orang tu nak bayar, bagaimana orang tu tak bayar. Itu semua Allah letakkan perinciannya di dalam surah-surah yang panjang-panjang, yang mana di sana banyak perkara-perkara utama yang manusia kena lakukan, base dia dengan ajaran daripada Al-Quranul Karim. Tapi di hujung-hujung ni pendek kan? Idza as-samaa'u fatarat
Wa idzal kawakibul tatharat. Nampak Dia punya hujung dia tu cantik, rimanya sangat indah. Jadi mulakan menghafal daripada ayat hujung. Dia akan, kalau orang hafal Quran lah, lebih cantik berbanding dengan mula dengan surah Al-Baqarah, sebab surah Al-Baqarah panjang-panjang. Jadi kalau dia dapat 5 ayat pun, banyak ni 5 ayat kan. Padahal baru dua baris setengah, 2 baris sikit je. Tapi dia punya semangat untuk apa kita kata menghafal tu, dia akan motivasi lah. Dia dah hafal dah 1 juzuk tapi masih surah Al-Baqarah. Jadi macam kalau budak-budak tu kan, dia semangat tu kurang sikit lah. Tapi tak apa, mana-mana pun elok. Dan insyaAllah kita nak tengok pada hari ini dengan tadabbur ni, apa yang boleh kita dapat daripada surah Al-Infitar. Saya gunakan Novel Quran untuk kita buat rujukan. Sebab kat Novel Quran ni dia banyak dengan apa perkataan lah so dia punya perkataan itu membantu kita untuk kita bahasa An-Nazim. Okay. Dia bantu kita untuk memahami lebih banyak lagi tentang isi ataupun kata kunci daripada ayat tersebut. Kita boleh tengok. Baik, surah Al-Infitar. Apa maksud Al-Infitar? Al-Infitar iaitu adalah terbelah. Terbelah. Bila dia terbelah, apa yang akan berlaku? Dia terpecah. Apa yang dia akan berlaku bila dia terpecah? Dia berselerakan. Dia tak boleh teratur. Dia bersepah-sepah. Dia tidak tersusun. Itu maksud Al-Infitar. Maksudnya hari ini kalau kita tengok, dunia kita ni semuanya berjalan dengan begitu cantik pada aturannya. Tertib sangat di mana dia nak jalan. Matahari tu mana bila dia keluarkan cahaya dia, dan akhirnya kita semua teratur hidup kita. Cuba bayang kalau matahari tu merajuk kan. Korang ni kan ramai sangat yang tak taat buat maksiat. Aku pun nak jugalah kan. Katalah macam tu. Dah pagi-pagi, bila nak pagi ni malam je. Itu maksudnya apabila sesuatu itu tidak tersusun, dia akan jadi kelang-kelibut. Bukan sahaja diri dia, tapi dia efek semua sekali. Alam yang Allah ciptakan ni sahabat-sahabat, apa yang boleh kita ambil tadabbur daripada nama surah ini sendiri, betapa tersusunnya, betapa berstrukturnya alam ini Allah ciptakan kepada manusia. Kita mula bila alam ini tersusun? Alam ini tersusun dengan cantiknya semenjak kita kata seawal sebelum manusia dijadikan lagi. Seawal Allah menjadikan alam ini, Allah jadikan alam ini dalam masa 6 hari. Kerana apa? Boleh kalau Allah nak jadikan alam ini dalam keadaan yang jadi, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Tapi Allah letakkan suatu perkara yang namanya apa? Setiap sesuatu itu ada susunan dia. Setiap sesuatu itu ada tempat dia yang kita kena letakkan supaya dia menjadi teratur dan sistematik. Subhanallah. Jadi orang yang mungkin kita melihat kepada mereka ni orang yang bukan Islam, tapi mereka sangat bagus, good management. Mereka ada susunan pentadbiran yang bagus. Ni tak cakap kat orang lain lah, saya cakap kat diri saya sendiri. Sebagai orang Melayu kan, kadang-kadang kita sembrono je diri sendiri ni kan. Kadang-kadang tak adalah rancang sangat pun. Tak apalah, ikutlah mana yang dan, ikutlah mana yang sempat. Tapi kalau kita tengok, kadang-kadang good governance, good management kan, management yang sangat teratur ini, kadang-kadang kita boleh nampak daripada orang yang bukan Islam yang mengaturkan, kategorikan sesuatu perkara tu. Mereka mungkin belajar daripada alam, tapi hakikatnya mereka tak tahu siapa yang mentadbir alam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusun alam dengan begitu cantik dan teratur. Dan bila dia dah teratur, barulah kita hari ini boleh hidup dengan selesa. Kita boleh hidup dengan tenang, tak berkecamuk. Tapi nanti satu hari, sahabat-sahabat,
alam yang tersusun ini akan terpecah, akan berselerak, tak ikut lagi dah nizam ataupun aturan sebelum ini di dalam sunnah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada permulaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim ni bukan ayat. Dia bukan adalah ayat daripada surah Al-Infitar. Sebab apa? Kita tengok. Nombor 1 kat mana? Kat sini kan? Nombor 1 dekat Iza Sama. So, jadi Bismillah ini adalah diambil daripada surah Al-Fatihah. Yang depan tu kan? Ayat pertama tu. Sebab surah Al-Fatihah dia memang letak nombor 1 dekat sini. Tapi dia dikira sebagai mengambil keberkatan surah Al-Fatihah, maka diletak di pengawal-pengawal sebelum surah lagi diletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nombor 1 kita tengok dulu apa maksud idza as-samaa'u fatarat. Idza, apabila, ya, masa, ya, dia berkait dengan waktu. Apabila satu masa nanti as-sama', iaitu as-sama' ialah langit. Rasanya kita dah baca berapa surah ni, daripada surah An-Naba pun kita dah jumpa perkataan as-sama'. Betul tak? Pada surah As-Saba, surah An-Naba pada ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakan langit itu, dibuka dengan apa? Pintu-pintunya terbuka. Itu dalam surah An-Naba. Kita dah jumpa juga dalam surah, kita tengok dalam surah An-Nazi'at pada ayat 27. Pun dah jumpa dah perkataan as-sama'. A'antum ashaddu khalqan amis sama'. Allah buat perbandingan antara human and langit. Langit apa tahu dalam bahasa Inggeris? Ni kita tengok sini. Nak tahu kalau dalam ni dia senang, the sky. Saya lupa kan. The sky. Maksudnya perkataan as-sama', ya, sama itu asal daripada sama, sin mim. Ya, sin mim. As-sama' maksudnya tinggi. Yang tinggi. Sebab tu disebutkan Bismillah. Ya, Bismillah iaitu dengan nama. Kenapa ismun itu adalah nama? Kerana ismun, namalah yang paling tinggi dalam diri kita. Ya, yang kita bawa, yang kita sebut. Kadang-kadang orang tu tak ada depan kita, tapi kita sebut nama dia. Kita sebut nama dia, maksudnya kita sedang menceritakan tentang si fulan. Ya, bila kita sebut nama, menggambarkan semua yang ada pada diri dia. Sifat dia, luaran, ya, sifat dalaman dia, akhlak dia. Cukup dengan ismun, itu yang dibawa, yang paling tinggi dalam diri manusia. Izas sama, dan apabila langit itu terpecah. Is cliff asunder. Tak tahu apa betul ke tak pronunciation tu, tapi yang pasti di dalam bahasa Melayu ialah dia terpecah. Fatara. Ya, fatara iaitu dia terpecah. Dia terbelah. Dia berkecai. Dia berselerak. Ini maksud as-sama. Yang mana selama ni kita perhatikan sama yang ada atas langit kita ni, kita tengok dia adalah satu kepingan. Betul tak? Tak ada terpecah kan? Dia satu, macam mana kalau di bawah kita nampak macam kapet, ya, sekali semua. Tak ada nampak terpisah-pisah kan? Nampak ni, hai, ini kat mana pula ni? Oh, ini bumi lain. Tak, bumi sama. Dan langit pun sekeping. Sekeping langit yang bercantum di antara satu dengan lain yang kita tak jumpa pun penjurunya. Kita tak jumpa pun pengakhirannya, penghujungnya. Tapi hari ini, apabila yang Allah sebut, apabila, itu hari kiamat, langit itu akan terpecah. Langit itu akan kita tengok dah tak macam sekarang dah. Sekarang ni satu keping, yang nanti tu berkeping-kepingan. Apa yang ada di dalam langit? Let's go further. Mari kita tengok lebih dalam lagi. Apa yang ada di dalam langit itu, isi perutnya. Wa idzal kawakib. Kawakib, the stars. Kawakib
ataupun kita sebut apa sahajalah yang ada di dalam langit itu terdiri daripada matahari, bulan, dalamnya ada bintang yang banyak. Ya, semua tadi planet semua sekali itu, semua sekali intatharat. Iaitu apa maksudnya sahabat-sahabat? Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, kawakib. Apa yang ada di dalam langit ataupun kita kata sistem galaksi kita ni, ya, semuanya dia tergantung. Dia tidak ada sesuatu yang pegang dia. Ya, macam mana kalau kita tengok kita dekat bumi, semua ada dia punya, kalau bangunan ada dia punya dinding dia, tiang dia. Ya, kalau pokok ada dia punya batang dia, lepas tu ada dia punya akar dalam bumi. Langit tak? Langit itu menunjukkan kebesaran Allah. Setiap sesuatu yang ada di langit itu tergantung. Paksi itu adalah suatu tempat mereka berjalan dan tidak ada pun satu tiang yang memasak apa yang ada di dalam langit. Apabila segala isi langit itu menjadi apa? Menjadi jatuh berguguran. Ya, tadi dia duduk ke atas, tidak ada tiang, tapi dia boleh stay sahaja. Dia boleh tergantung. Tapi nanti bila kiamat, habis jatuh ke bumi. Berserakan daripada tempatnya. Sama sebab tu dia ambil nama Al-Infitar sebagai nama surah, iaitu yang menunjukkan sesuatu yang tidak ikut lagi pada tempatnya, pada aturannya, tapi sudah tidak apa kita kata bersepah dan berserakan. Baik. Kemudian sahabat-sahabat, kita pergi turun kepada bumi. Yang mana di dalam bumi terdiri daripada dua, iaitu kita ada daratan dan kita ada lautan. Ya. Dan lautan ini hakikatnya lebih besar berbanding dengan darat. Wa idzal biharu fujirat. Al-bihar. Idza, semua sama. Semua sama. Idza, apabila. Wa idzal bihar. Subjeknya dekat sini adalah lautan yang banyak sangat. Kalau baharun itu satu. Ya, contoh Baharul Ahmar, iaitu Laut Merah. Ada Baharul, apa lagi? Laut Cina Selatan. Jadi satu. Tapi bukan satu. Kalau satu mungkinlah yang berdekatan dengan dia sahaja, yang meletup sahabat-sahabat. Yang meledak. Itu maksud fujirat. Ya, fujirat apabila ada sabdu di atas huruf yang kedua. Huruf yang kedua ada sabdu, ini maksud apa? Dia bukan berlaku sekali, tapi dia berlaku berulang kali letupan tersebut. Ya, macam gunung berapi. Bila gunung berapi dia meletup, dia ada letupan besar, dia ada letupan kecil. Biasanya dia nak jadi letupan besar tu, dia akan bermula dengan letupan-letupan kecil dan kemudian datang yang paling besar. So masa letupan kecil tu, orang yang biasa duduk dekat tempat gunung berapi, mereka dah bersiap sedia. Dah bersiap sedia untuk keluar. Sebab apa? Nanti kalau yang besar tu, mereka tak boleh nak lari dah. Kenapa itu mungkin akan bersepah. Banyak tempat yang kena. Jadi memang akan hancurlah. Manusia kalau kena gunung berapi, Allahu Akbar, jadi baja terus. Sebab apa? Panas sangat. Jadi sahabat-sahabat, dia meletup. Meletup dengan letupan yang berkali-kali. Berulang kali. Apa yang meletup ni? Bukannya mercun macam yang kita dengar musim raya Cina. Minggu lepas, minggu sebelum tu, sampai malam tadi pun dengar. Tak tahu, lama betul dia punya raya. Jadi sahabat-sahabat, yang meletup tadi adalah daripada dalam bumi. Akhirnya, laut tadi tu menggeledak. Dia naik ke atas sebab dia dah tak berada dalam keadaan sebelum ni, yang mana laut itu dia tenang. Kalau ada pun badai yang melanda, tapi daripada dalam bumi itu sudah meledak naik ke langit. Akhirnya al-bihar ataupun lautan tadi dah tak duduk tempat dia, tapi dah bersepah-sepah. Dah apa kita kata meliputi seluruh daratan.
Allahu Akbar. Wa idzal quburu bu'athirat. Ha. Dan apabila. Ni yang kelima. So kita ada berapa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ada 5 tanda. Ayat 1 sampailah ayat 4. 1, 2, 3, 4. Sorry, 4 tanda. 4 tanda. Tapi boleh juga kita masuk 5. 5 ni pun sama juga. 5 ni pun sama juga. Tanda hari kiamat. Okay, nanti kita akan masuk 6. Ayat 6 tu adalah teguran Allah kepada Bani Insan. Kepada manusia. Itu start ayat 6. Baik. Wa idzal quburu bu'athirat. Ayat 4. Dan apabila kubur-kuburan dibongkar. Baik. Kubur kat mana? Kubur dekat darat. Tadi dekat laut, dia dah meletup. Kubur dekat darat. Apa yang berlaku dekat tanah kubur ni? Macam cerita Oasis kan, dia bagi nama tanah kubur. Apa yang berlaku kat tanah kubur? Tanah kubur itu sudah dibongkar. Maksudnya yang isi dekat dalamnya semua keluar. Ya, dikorek, ya, terpecah dan akhirnya isi di dalam kubur tadi iaitu apa? Manusia yang sudah meninggal dunia ini semua akan keluar daripada isi perut bumi. Ya, macam muntah lah macam tu. Orang kalau muntah ibu-ibu tak bersisa dah kat perut tu kan. Tanyalah ibu-ibu yang mungkin alah waktu mengandung kan, habis makan apa pula tak tinggal dah. Bleh, habis keluar semua macam tu Jangan termuntah pula dengan suara saya jadi kubur pada waktu itu dia memuntahkan isinya, mengeluarkan isinya. Akhirnya keluarlah semua manusia yang sudah mati keluar daripada muka bumi ini, ya, dah terpampang depan mata. Masya Allah, inilah yang berlaku. Dan yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila manusia dah keluar, dia dah berdiri dah kan, daripada kubur tadi tu, duk baring tu kan. Sekarang dah terkeluar daripada kubur. Semua manusia tu tanya-tanya, ni hari apa ni, hari apa ni? Tapi manusia masa itu semua bangun dengan amalan mereka. Alimat. Alimat ni maksudnya sesuatu yang sudah diketahui. Dia bangun ibu-ibu, dia boleh tahu dah. Dia boleh rasa kan apa yang dia akan dapat apabila bermulalah hari kiamat ini. Tak payah orang bagi tahu kan. Tapi dia tahu dah apa amalan yang dia buat, ma qaddamat, iaitu apa? Waktu mula dia kecil sampailah sebelum dia mati, wa akhar. Ya, terpampang di hadapan mata kita amalan-amalan kita. Dan kita pun tahulah masing-masing, ya, yang mana memang dia punya kita kata, ini aku ni bangun ni memang nasib baik ni kan. Cerah masa hadapan dia boleh tahu. Dan siapa yang bangun dalam keadaan itulah permulaan derita dia tahu. Manusia dia akan ingat semua amalan yang dia lakukan, baik ataupun buruk. Baik. Tanda 5 ini, ya. Langit terbelah, isi langit semua berserakan, lautan meletup dan kubur dibongkar. Manusia yang timbul mengetahui apa yang telah dia lakukan. Ayat ke-6 yang merupakan teguran Allah kepada manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat 6 yang bermaksud, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu yang ini berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Baik. Ayat ya ayyuha banyak dalam Quran. Ya ayyuha maksudnya adalah suatu panggilan ataupun ayat seruan. Ayat seruan pula, ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik,
ayat seruan ada yang Allah panggil manusia. Ada yang Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Ada yang Allah panggil ya ayyuhal kafirun. Ada yang Allah panggil ya orang yang beriman, orang yang tak beriman, orang manusia. Jadi bila manusia, boleh kita buat macam ni ya. Manusia terbahagi kepada dua. Iaitu di bawahnya ada orang yang beriman dan ada orang yang tak beriman. Jadi bila Allah panggil manusia seluruhnya, ada manusia ni kadang-kadang dia hidup dalam keadaan dia melakukan dosa. Ni dalam ayat ini khusus ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraq. Maksudnya adalah khusus kepada insan yang tidak beriman. Kenapa? Apa yang membuatkan kau tertipu dengan melakukan gharra maksudnya tipu. Apa yang memalingkan kau sehingga engkau melakukan dosa terhadap Tuhanmu? Ma gharraka bi rabbik. Ya, apa dosa kita pada Tuhan? Dosa kita apabila kita tak melaksanakan perintah Allah dan kita melakukan larangan Allah. Itu dia. So, dosa ini bukan sahaja dosa ini adalah minum arak. Biasa orang dia fikir minum arak sahaja adalah dosa. Dia berzina sahaja adalah dosa. Sebenarnya orang yang berdosa juga orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ni biasa ramai orang lupa. Apa itu derhaka? Derhaka itu bukan sahaja melakukan dosa. Saya okey, saya tak minum arak. Saya tak berzina. Saya tak buka aurat. Tapi kau tinggal solat, ya, kau pun berdosa. Nampak tak? Kau tinggal puasa, ya, kau berdosa. Bila kita tidak melakukan perintah Allah, kita derhaka. Bila kita melakukan larangan Allah, juga kita derhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tanya kepada kita, bukan Allah nak jawapan sahabat-sahabat. Tapi Allah nak tegur kita. Apa benda lah yang menyebabkan korang ni sampai tertipu. Tertipu dengan apa? Banyaklah benda yang menyebabkan kita tertipu. Melakukan dosa. Satu, nafsu. Betul tak? Nafsu dalam diri ni besar sangat nafsu dalam diri. Kenapa tak lemahkan nafsu tersebut? Mengapa kita mengikut nafsu tersebut? Dan akhirnya nanti kita akan menjadi mangsa. Kita tak boleh salahkan nafsu. Kan? Ya Allah, saya ni sebenarnya tak nak buat tapi nafsu. Tak boleh sahabat-sahabat. Tak boleh kita sandarkan ke nafsu. Baik, yang kedua. Kita ada apa? Kita ada syaitan yang menghembuskan hembusan-hembusan jahat pada diri kita. Masa tu kita tak boleh nak jawab dah. Ya Allah, sebenarnya saya ni baik. Sebenarnya baik sangat. Tapi saya ni meninggalkan ibadah dan melakukan dosa ni sebab syaitan tu. Dia je lah yang buat saya. Boleh tak? Syaitan pun kata, kau nak salahkan aku pula. Aku suruh je. Aku hembus je. Yang kau ikut tu pasal. Macam tu lah kan. Kasar nampak dia. Tapi memang macam tu. Ya? Syaitan akan berlepas daripada kita. Syaitan cakap, aku suruh je kan. Yang kau ikut kenapa? Kalau tak ikut pun aku tak ada apa pun. Kalau ikut pun aku tak ada apa. Begitu. Itu musuh kita yang kadang menyebabkan kita terlupa. Nombor 3. Kita ada apa? Kita ada dunia yang menggiurkan. Jadi dunia ni sahabat-sahabat, dia ini kadang-kadang menyebabkan kita lalai dan leka. Ya, kita terbuai dengan nikmat dunia, akhirnya kita terlupa. Ya, yang umur kita ni akan ditanya oleh Allah, kenapa buat dosa, kenapa tinggal ibadah. Allahu Akbar. Maka mari sama-sama kita mengambil peringatan sebelum Allah berikan balasan. Ni dunia tempat baca Quran, kita akan dapat ingatan. Kita akan dapat reminder. Ya, jadi bila kita baca ayat ni, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Sedangkan wahai manusia, kamu ini telah, ya, kamu tahu tak, kamu buat dosa dengan Tuhan. Apa sifat Tuhanmu? Dalam ayat ini,
kalau saya boleh kumpulkan kategorinya, dia ada dua kategori. Ayat 6. Yang pertama adalah ayat sunnah ilahiyah. Pada potongan yang pertama, ya ayyuhal insanu ma gharraka, ini adalah ayat sunan ilahiyah. Iaitu apa? Di dalam ayat sunan ilahiyah, Allah Subhanahu Wa Taala tegur manusia, iaitu sikap manusia. Ada manusia dalam dunia ni yang dia akan melakukan kederhakaan. Maka daripada ayat tersebut, kita tahu manusia boleh menjadi taat dan boleh menjadi derhaka. Bi Rabbikal Karim, yang potongan kedua adalah hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan sebab apa? Ada asma Allahul Husna pada akhirnya, itu Al-Karim, iaitu Allah yang maha mulia, Allah yang maha memberikan. Hampa ni buat dosa pada Allah. Hampa punya mulut tu pun Allah yang jadikan. Tu soalan dia lah, dalam bahasa biasa. Hampa buat dosa. Hampa makan tu pun Allah yang bagi makan. Macam tu. Macam mana korang boleh buat dosa? Sedangkan korang punya nyawa, diri korang tu pun Allah yang bagi. Macam mana? Jadi begitulah. Orang buat baik pada kita, kita pergi buat jahat pada dia. Kan tak logik? Allah Al-Karim. Yang mana Allah bagi pada ayat 7. Salah satu daripada nikmat Allah Al-Karim itu Alladhi, maksudnya yang. Yufassir ma qablahu, yang mana menerangkan apa sebelum ni, itemnya apa, iaitu sifat Allah Al-Karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ni tentang apa? Penciptaan manusia. Ayat 7 penciptaan manusia. Ayat 8 penciptaan manusia. Ayat 9, lepas tu Allah tunggu balik ayat 9, lepas tu ayat 10 ni nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Baik. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ayat 7, yang telah menciptakan kamu. Allazi. Siapa yang ciptakan kamu kat dunia ni? Allah. Khalaqaka. Iaitu, wahai manusia, yang cipta kamu adalah Allah. Kemudian, lalu Allah menyempurnakan kejadiannya. Fasawwaka. Fasawwaka maksudnya dah cipta, bukan cipta sahaja, tapi cipta dengan cantik. Fa'adalak, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, adil, seimbang. Subhanallah, kalau tangan kita lebih panjang pada kaki, jadi chimpanzee dah kita. Kalau hidung kita lebih panjang daripada apa? Daripada tangan kita, jadi apa? Pinocchio lah. Macam tu. Nak jalan, jangan langgar tu. Jangan langgar hidung saya. Contohlah. Ya. Tapi Allah bagi semuanya simetri. Fa'adal. Tengok muka. Ya. Belah kanan dengan belah kiri. Tengah-tengah kita ada mulut. Tengah-tengah kita ada hidung. Sama rata tak kanan dan kiri? Subhanallah, sama rata. Seimbang, simetri kanan dan kiri muka kita. Di antara separuh badan, di pinggang, di atas dan ke bawah. Sama rata. Subhanallah. Cantik kan? Cantik. Kaki kita kanan dan kiri. Sama tak? Kalau kaki kita kurang 1 inci saja, sahabat-sahabat, ada orang yang OKU. Sebab apa? Allah bagi dia kaki dia sebelah tinggi, sebelah panjang. Tahu tak sahabat-sahabat dia punya kesan dia? Kita tak pernah rasa kan, tak pernah bersyukur dengan wajah dan tubuh yang simetrik ini. Ada orang yang Allah uji. Allah uji tangan kaki dia pendek sikit saja. 0.2 inci, 0.2 milimeter ataupun cm macam tu. Tapi apa yang berlaku, akhirnya dia menyebabkan ketidakseimbangan kepada tulang belakang dia. Jadi ada yang perlu dipotong. Sama ada slip disc dia confirm akan slip disc sebab apa? Dia berjalan tu setiap langkahan dia itu dia akan bergeser dan subhanallah cantiknya bila Allah jadikan kaki kita itu sama panjang. Apa lagi? Tangan kanan dan kiri sama panjang, bukan macam ni satu. Betul tak? Jadi cantik. Subhanallah. Inilah penciptaan manusia.
fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ayat 8, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Subhan. Allah jadikan tubuh kita ini dalam surah, iaitu bentuk. Surah adalah bentuk. Bentuk yang Allah kehendaki. Allah letak tangan dekat kanan dan kiri ni. Kita ada anak, lepas tak kita buat macam tu kan. Peluk anak kita kan. Anak kita pun rasa macam dalam dekapan ya. Oh, dekat, sangat dekat dalam jiwa kita. Cantik kan? Subhanallah. Allah bagi kepala kita duduk atas. Cuba kepala duduk tengah macam mana? Kepala kat perut. Subhanallah. Kaki itu dua. Ya, ada kanan dan kiri, boleh berjalan macam tu. Ya, seimbang, taklah kecil sangat. Kalau orang tu besar, Allah jadikanlah kaki dia besar. Kalau orang tu dia kecil, ya, Allah jadikan kaki dia pun kecil sesuai dengan badan dia. Yang sesuai dengan badan yang nak ditampung ni, kaki nak tampung. Subhanallah. Ada orang Allah bagi kaki kecil, badan besar, dia akan berlaku apa? Dia akan ni lah, kaki dia akan tak larat. So dia mudah sakit kaki. Saya jumpa dengan orang yang kaki dia kecil. Orang dia memang OKU lah. Sebenarnya kalau orang tengokkan dia boleh dapat kad OKU, tapi dia tak nak. Dia tak nak mengaku yang dia OKU. Jadi dia tak ambil kad tu. Ya, tapi memang dia akan kaki dia akan tu orang yang kaki keluar. Kaki keluar. So kaki keluar macam ni. Ini pun badan dia tak boleh menampung keberatan. Kaki tak boleh menampung keberatan badan. Subhanallah. Tapi apa yang berlaku? Allah dah cipta kamu cantik macam tu. Allah dah cipta kamu dengan begitu indah tubuh kamu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ini natijah daripada teguran Allah pada ayat 6. Apa maksudnya? Dan dalam bentuk apa saja? Okey. 9. Sekali-kali jangan begitu. Janganlah buat macam tu, wahai manusia. Sekali-kali jangan berbuat begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Baik, orang yang derhaka, tadi kan kita sebut masalahnya apa? Masalahnya kat sini, mengapa manusia melakukan dosa? Mengapa manusia menjadi derhaka? Jawapannya adalah mereka tak percaya kepada hari kiamat. Itu benda yang paling utama. Tidak beriman kepada hari akhirat adalah punca utama manusia melakukan dosa. Baik, kita tengok. Kan? Kalau orang tu dia percaya pasal dosa dan pahala. Dia percaya pasal syurga dan neraka. Rasa-rasa berani tak? Ya? Dia nak buat dosa. Rasa-rasa dia berani tak nak tinggal solat. Tapi sebab dia tak berapa percaya. Sebab tu saya kata, benda yang berkaitan dengan kehidupan kita ni, solat ke, aurat ke, percakapan ke, makan harta haram ke, semua ini berkaitan dengan keimanan dia. Kalau orang tu tak salat, ini tanda apa? Dia tanda, tak kisahlah alasan dia apa sekalipun. Alasan malas ke, alasan bertangguh ke, ataupun alasan tak berapa nak rajin sangat, celang-celup saja solat dia, tak kisah. Apa pun alasan dia, tapi keyakinan dia maksudnya lemah kepada hari akhir. Kalau dia percaya hari akhirat, dengar azan terus bangun lah. Sebab apa? Tanya orang-orang yang Allah bagi buka hijab kepada mereka. Ada seorang ni, saya jumpa sahabat ni, Allahu Akbar. Dia koma satu hari sama-sama. Koma satu hari tak apa. Dia koma 1 bulan. Ya. Jadi bila dia koma 1 bulan tu, yalah Allah nak bagi mungkin hidayah pada dia dan juga pada orang sekeliling dia. Dia koma 1 bulan dan dalam koma dia itu dia memang dah sampai tahap apa tu nama dia yang kurang darah merah tu, leukemia, leukemia, kurang darah merah. Dan bila dia dia punya darah dalam badan dia itu dah 98% tu darah merah tu dah tak ada, kuning habis dan tak bangun sebulan. Maka doktor kata tak apalah, nanti solat asar pada hari yang ke-30 tu, asar nanti kalau dia tak bangun dah, kita tanggalkanlah dia dah pakai incubator dah. Dah bantuan pernafasan dah. Jadi pada waktu zuhur
ada seorang lelaki datang dalam alam koma dia tu, dia memang melalui pelbagai alam yang mengerikan di dalam sewaktu dia ditidurkan tu. Jadi lelaki tu datang, garang lelaki tu, orang ni muda. Dia kata, kau kena bangun sekarang. Dia garang. Betul, tak boleh, saya taklah agak nak bangun. Dia cakap macam tu. Tak, kau kena bangun sekarang. Sekarang ke? Nantilah. Tak, sekarang juga. Iaitu waktu zuhur. Jadi waktu zuhur tu, dia pun tersedak. Dia tersedak, lepas tu dia pun bangun lah. Dia bangun, nurse ni, mama semua dia menjerit, dia sedar, dia dah sedar, dia dah sedar. Semua orang menjerit. Sebabnya macam, memang harapan tu macam dah tak ada harapan lagi dah. Jadi memang doktor nak cabut asal tu, cabut tu biasa bantuan pernafasan dah tak ada, habis lah. Tapi dia sedar. Dia batuk macam ada kahak nak keluar. Kan pakai itu kan ada, nanti kahak akan berkumpul kan. Jadi kan kalau biasa dia akan sedut kahak tu. Kahak tu nak keluar. Jadi dia, betul. Itu yang semua orang terkejut sangat. Jadi dia pun cerita, sahabat ni, dia cerita, Ustazah saya mengalami kembara daripada alam ke alam dalam dia punya apa tu, dalam koma tu. Tapi memang ya Allah, 1 jam tu dia kata lama sangat. Saya nak tahu dia punya apa yang saya hadapi sama macam dalam cerita dalam Quran. Dia alami kiamat, dia alami jalan apa di kalangan orang-orang yang jahat. Dia pernah pergi ke alam kembara budak-budak kecil. Yang budak-budak kecil ni bersih, Ustazah, bersih sangat baik dia orang ni. Dengan orang-orang yang soleh. Semua dia pergi kembara pada satu alam ke satu alam. Tapi yang best ni yang dia cerita pasal hari kiamat tu. Ya Allah Ustazah, hari kiamat tu macam mana dalam Quran, macam itulah alam yang saya lalui. Yang langit tu pecah, meletup tu, dia meletup sana sini. Meletup sana, meletup sini, meletup. Bunyi dia tu Ustazah, sampai saya sekarang ni, saya macam pekak. Saya boleh dengar orang cakap, tapi macam saya kena dengar betul-betul baru saya boleh ni. Doktor pun cek lah daripada selepas pada koma tu pendengaran saya tak ada apa. Dia kata tak ada satu pun. Tapi apa dia punya fobia dia dan apa kita kata macam trauma, dia dengar bunyi letupan-letupan tu, macam mana cerita dan Quran, macam itulah saya hadapi. Saya alami. Ya Allah, saya kata subhanallah. Allah buka hijab tu, akhirnya orang-orang kawan-kawan dia sekeliling dia yang sebelum ni macam malas solat, sebelum ni kawan-kawan dia yang tak tutup aurat, habis semua pergi majlis ilmu. Subhanallah. Semua insaf. Mungkin Allah nak melalui dia, Allah nak panggil orang-orang yang hakikatnya Allah nak bagi kebaikan kepada orang sekeliling. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, bila kita sampai dekat akhirat, kita baru tahu semua apa benda yang kita lakukan tadi. Sebab itulah iman ini adalah pokok daripada buah yang ada. Mesti kena ada pokok, mesti kena ada akar. Walaupun iman yang duduk dalam, tapi itulah yang penguat. Bila iman kuat, insya-Allah kita akan melakukan semua apa benda yang berkait dengan keimanan tadi. Beramal, melakukan amal soleh, meninggalkan maksiat dan perkara larang. Baik. Seterusnya, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kita pergi balik kepada ayat ayat 10. Wa inna alaikum lahafidhin. Ayat 10 yang bermaksud, dan sesungguhnya bahagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Baik. Kita hidup dekat dalam dunia ni, hafizin tu maksudnya malaikat ya. Merujuk kepada para malaikat yang menjaga diri kita. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ni, bukan sahaja Allah jadikan diri kita, ciptakan kita, hantar kita ke muka bumi, tapi Allah jadikan malaikat, hantarkan malaikat-malaikat yang menjaga diri kita. Subhanallah. Malaikat yang menjaga diri kita ni, dia ada 2 sesi. Satu sesi pagi, satu sesi petang. Sesi pagi, dia akan datang masuk shift. Masuk shift subuh. Dan kemudian asar dia akan naik. Dan malaikat shift petang daripada asar sampai ke subuh. Sebab tu 2 waktu ni mahal. 2 waktu ni mahal. Jadi waktu subuh dengan waktu asar, waktu malaikat naik atas tu,
Jadi maka letaklah waktu tersebut jadikanlah waktu-waktu yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Insya-Allah di sana adalah perkara-perkara yang terbaik. Baik. Malaikat-malaikat yang menjaga, sama ada dia menjaga diri kita dari sudut makan kita, berapa banyak rezeki kita ni. Kalau malaikat dah diberitahu oleh Allah rezeki kita ni adalah sepinggan nasi, tak akan kurang walaupun sebiji. Tapi kalau sudah ditakdirkan hanya 5 butir je masuk, lepas tu cicak berak kan, cicak apa ada benda kotor dalam tu, maka kita tak makan, itulah yang akan berlaku. Malaikat ni dia jaga depan kita, dia jaga belakang kita, dia jaga atas kita, kanan dan kiri kita. Bila malaikat jaga, kita tak akan terkena benda yang apa orang kata yang Allah tidak takdirkan. Contoh, sipi-sipi lagi kan kita pernah tengok dekat dalam video-video orang kata pantang ajal, pantang maut sebelum ajal. Ada semut, jadi dia berdiri kat satu tempat ada semut. Jadi bila ada semut tu dia buat, semut ni. Dia pun alih lah tempat dia kan. Rupanya dekat tempat yang dia tak alih tadi, yang dia berdiri tadi tu, pada permulaan dia tu, tempat tu lah nak berlaku sesuatu musibah. Ada benda jatuh daripada atas kan, ataupun tempat tersebut apa nama turun ke bawah. Subhanallah, itulah malaikat yang menjaga dengan apa takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hidung kita daripada depan, walaupun dia terbuka, tak adalah masuk haiwan tu setiap satu saat masuk haiwan kan. Sebab apa dia terbuka? Tapi tak ada, subhanallah. Betul tak? Jadi malaikat ni menjaga diri kita. Kemudian ada juga malaikat yang lain. Yang mana kiraman katibin, yang ke-11. Ada malaikat yang mulia di sisi Allah. Kiram iaitu dalam sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah tu maksudnya dengan bersangatan ataupun hyperbola. Kalau apa contoh dia macam daripada kata karamah lah, asal perkataan karamah iaitu mulia. Tapi kalau kiraman maksudnya banyak kemuliaan. Fi'alan, atas wazan fi'alan, banyak kemuliaan. Malaikat ni banyak kemuliaan dan apa tujuan dia? Dia adalah, apa tugas dia? Sorry. Apa tugas malaikat yang ni? Ini malaikat lain yang jaga. Ini malaikat lain yang menulis. Ya, malaikat yang menulis di kanan dan di kiri kita. So tidak ada satu pun yang tidak ditulis kerana apa? Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang jaga kiri dan kanan kita ini, mereka mengetahui, ayat 12, mereka mengetahui apa yang kamu kerja. Hatta dalam hati kita, ya, detikan pada hati kita pun malaikat tu boleh tulis, boleh tahu. Bila dia tahu benda tu adalah niat lintasan yang baik, malaikat akan tulis dia punya catatan. Niat banyak tapi buat tak lagi. Contoh dia nak masuk Ramadan ni. Nak masuk Ramadan ni, apa yang boleh kita buat sekarang ini? Kita memperbanyakkan azam-azam yang baik untuk kita buat dalam bulan Ramadan. Ya Allah, aku hajar azam sangat nak sembahyang tarawih. Sabar-sabar, ya Allah. Katalah dia tak sembahyang tarawih sekali pun, tapi pahala tu dah ada. Pahala apa? Pahala niat nak sembahyang tarawih. Allah, bagus kan? Rahmahnya Allah kepada hamba-Nya. Baik. Dalam Ramadan, dia tak tahu lagi cukup ke tak duit. Tapi dia niat dah. Ya Allah, aku kalau boleh, nanti nak sedekah lah untuk orang buka puasa. Tak kisahlah sedekah apa yang masak ke, ataupun nak infak tamar ke, ataupun nak bagi air kan ada air kecil-kecil tu kan. Beli air satu bandel tu, lepas tu bagi ke orang. Masya Allah. Orang berbuka puasa dengan apa? Orang berbuka puasa air dengan kurma. Subhanallah, sahabat-sahabat. Belum buat lagi ni baru niat. Tapi dah dapat dah dalam catatan. Nak baca Quran lah. Bulan Ramadan ni, saya niat nak baca Quran. Satu hari satu muka surat. Okey, tak ada masalah. Niat nanti nak qiyamul lail. Selepas solat tarawih. Ataupun pagi tu sebelum sahur tu nak apa nama? Nak tahajud. Niat pun dapat dah. Subhanallah. Apa lagi kalau dia dah buat? Dia dah laksanakan. Allahu Akbar. Allah gandakan satu kebaikan jadi macam 10 kebaikan.
Bulan Ramadan pula dia ada lebihan dia sendiri. Satu kebaikan tu Allah boleh letak sebagai 70 kali ganda. Subhanallah. Kalau kebaikan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, satu kebaikan macam kita buat 83 tahun. Allahu Akbar. Ya, jadi niat banyak-banyak lah. Jangan kedekut dan niat. Ya, niat je. InsyaAllah dah mendapat kebaikan. Dan cuba untuk laksanakan. Ya, laksanakan walaupun sedikit. Istiqamah itu lebih dicintai. Amalan yang sedikit, tetapi istiqamah itu lebih dicintai oleh Allah. Baik. Ayat 13. Yang tadi malaikat yang menulis, ditulis semua sekali sebab dia tahu semua sekali. Apa yang kita buat? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya. Ayat berapa ni? 13. Sesungguhnya. Orang yang berbakti. Apa maksud berbakti? Orang yang banyak buat kebaikan. Al-abrar. Dia bukan satu je kebaikan dia buat. Tapi banyak kebaikan dia buat. Kebaikan dalam ibadah, kebaikan dalam akhlak, kebaikan dengan orang, kebaikan dengan Allah, kebaikan dengan Nabi. Subhanallah, innal abrar ni statement. Statement yang ada di dalamnya penegasan. Inna, sesungguhnya. Fakta, dia bukan auta. Orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, yang mencintai kebaikan, al-abrar, lafi na'im. Mereka ini berada di dalam na'im, iaitu syurga Allah. Ayat berapa? Ayat 13 kan? Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Nama syurga. Nama syurga? Ada syurga Firdaus, ada syurgatul ma'wa, ada syurga yang Masya Allah pelbagai nikmat. Ini syurga Naim, iaitu syurga yang banyak nikmat di dalamnya. Ataupun itulah yang kita sebut sebagai Naim, iaitu nikmat yang banyak. Dan syurga itu adalah tempat yang banyak nikmat. Sifat ataupun nama. Boleh jadi. Kedua-duanya sifat ataupun nama. Ayat 14. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya fakta yang kedua yang kalian kena ambil kisah. Kena ambil tahu. Innal fujjar wa innal fujjar. Apa dia fujjar? Iaitu orang-orang yang derhaka. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada di dalam neraka. Ataupun nama lainnya adalah Jahim. Neraka Jahim, iaitu neraka Jahannam. Ya, neraka yang betul-betul menjahanamkan manusia. Yang mengazab manusia. Yang menghinakan manusia. Yaslaunaha yaumaddin. Ayat 15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Allahu Akbar. Ya. Yaslaunaha. Mereka akan sampai. Akan masuk. Wasala iaitu sampai. Yaslaunaha. Mereka akan sampai. Akan masuk. Kepada apa? Ha itu adalah merujuk kepada kata ganti nama untuk jahim, iaitu mereka masuk ke dalam neraka yaumaddin. Sekarang dia neraka dunia je. Ya, apa neraka dunia? Biasa orang kalau jahat ni dia memang tak tenang. Orang melakukan dosa ni dia memang hidup dia orang kata daripada kesusahan pada kesusahan. Tak susah luar, susah dalam. Tak susah dalam, bukan susah luar. Tak susah dalam ataupun luar, mungkin dua-dua sekali susah. Itu susahnya orang yang derhaka pada Allah. Dia takkan tenang. Dosa itu dia membawa kepada keresahan. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Ayat 16. Dan mereka tidak mungkin keluar daripadanya. Betul tak? Ayat 16 kan? Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Mereka akan masuk dalam neraka. Sebab dalam neraka ni sangat-sangat menyakitkan. Neraka ni sangat-sangat menggerunkan. Orang yang berada dalam neraka bersusah payah untuk keluar daripadanya. Maksudnya nak ghaib. Bighaibin, dia nak hilang daripada neraka. Dia mengharapkan.
Dia cuba, ada yang mengangkat keluar. Yang ada yang cuba memohon pertolongan. Tolong, tolong. Tolong keluarkan aku pada sini panas, sakit. Tapi tak mungkin. Wama, ma adalah manafiah di sini. Manafiah, menafikan. Wama hum, menafikan mereka akan keluar daripada neraka. Wama adraka ma yaumuddin. Ayat 17. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? You know what is yaumuddin? Apa itu hari pembalasan? Kan tadi Allah SWT bagi tahu kepada kita, bal tukadzibuna biddin. Mereka menafikan, mereka tidak beriman dengan hari akhir. Di bawahnya diasak lagi. Kamu tahu ke apa itu hari pembalasan? Yang sebut cerita kamu tak beriman tu, ataupun menyebabkan kamu tak beriman ni sebab kamu tak tahu hari pembalasan tu apa. Summa ma adraka ma yaumuddin. I'adah, diulang ayat 16, ayat 17 dan ayat 18. Tapi ulangan tadi adalah sebagai suatu, bukan ulangan tanpa sengaja, tapi ulangan yang bermakna. Suatu penegasan, sebagai suatu reminder yang sangat-sangat warning, tat 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 tat, begitu. Ya, kalau makin lama dia makin kuat, makin lama dia makin cepat, itu warning. Dalam keadaan yang sangat-sangat, walaupun diulang tapi ulang dengan penegasan. Summa, kamu tahu tak? Sekali lagi kami bagi tahu, kamu tahu tak apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Mari manusia. Wahai manusia, kamu nak tahu? Aku nak bagi tahu ni. Apa yaumuddin tu? Apa dia hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Iaitu pada hari itu seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Hari itu, kamu nak tolong anak, sorry. Kamu tak sempat nak tolong anak kamu walaupun kamu sayang sangat. Saking punya sayang, biar kalau anak kita sakit kat dunia, apa kita cakap, ya Allah, tak sanggup, ya Allah. Biarlah aku sakit daripada anak aku sakit. Pindahkanlah, ya Allah, sakit anak aku pada aku. Allahu Akbar. Sayang punya dekat anak. Dekat orang lain, badan muka sakit. Betul tak? Anak kita punya sakit. Tapi kita tak boleh nak tolong anak kita sikit pun. Suami. Allahu Akbar. Suami sakit macam mana? Kalau suami kita sakit, anak kita sakit, mak ayah kita sakit, kita pun sakit walaupun kita tak sakit. Daripada tak sakit, jadi sakit. Saya ingat perkataan mak saya, dia kata apa? Kita ni, mak ni kalau anak sakit, makan nasi pun macam telan pasir. Bila dah jadi mak ni baru tahu. Ya? Punyalah ya, bila anak keluarga sakit, kita pun sakit sama. Walaupun hakikat kita tak sakit. Subhanallah. Punya sayang. Punyalah boleh nak bagi jiwa, bagi raga untuk orang yang kita sayang. Tapi ke akhirat, kamu tak boleh nak bantu siapa pun. Ataupun kamu nak minta tolong orang. Tadi kita nak tolong orang. Sekarang ni nak minta tolong orang. Kita dah dahsyat sangat ni, kita nak pergi carilah. YB mana YB? YB kenapa tak tolong saya, YB? Kan? Kita pergi cari siapa? Biasalah kalau ada salah-salah ni semua kita salahkan kerajaan. Kan? Kita nak salahkan kerajaan. Mata wang jatuh. Apa-apa yang berlaku semua ni salah-salah Anwar, salah Anwar. Macam tu kan? Kita nak pergi cari. Nak salahkan mereka? Tak boleh. Tak ada apa. Wal amru yawma idzil lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Wal amru. Amru ni urusan. Tapi bukan satu urusan. Kenapa Allah masukkan di sini satu kan? Al-amr. Alif mim ra. Kalau banyak al-umur. Kenapa tak wal umuru yawma idzil lillah? Tak. Tapi alif lam yang Allah sebutkan di sini, di dalam al-amru ni ada alif dan lam. Alif dan lam itu adalah alif dan lam istighraq.
Apa nama dia? Alif lam al-istighraq, iaitu yang membawa maksud merangkumi semua perkara. Al-amr, semua perkara. Sebab ada apa? Ada alif lam al-istighraq. Maksudnya dalam urusan nanti ke akhirat nanti, tak ada pun sesuatu yang kamu boleh minta manfaat ataupun jauh daripada mudarat, daripada makhluk seluruhnya. Tak ada. Tak ada siapa boleh tolong kamu. Tak ada siapa boleh bagi syafaat kepada kamu. Tapi pada waktu itu, yang ada hanyalah Allah. Urusan semua itu Allah yang urus. Semua di dalam tangan Allah. Allah lah penentu. Jadi ada juga orang yang dia kata, mana ada syafaat Nabi? Dia kata, cuba tengok tu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Mana nanti ada orang boleh bagi manfaat? Nabi pun tak boleh bagi manfaat. Ini ayat ni umum. Ayat umum tu maksudnya apa? Ayat umum, orang tak boleh bantu orang lain. Kecuali Allah yang Allah izinkan. Macam syafaat Nabi, Allah izinkan. Tapi syafaat Nabi lain, macam Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim tak boleh nak bagi syafaat. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan untuk mendapat syafaat daripada Nabi kita. Siapa dapat syafaat Nabi, settle cerita. Nabi boleh memberikan naungannya pada hari tersebut kerana telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita berhenti sampai sini. Jadi dia agak cepat sikitlah sebab kita hanya ada 19 ayat dalam surah Al-Infitar. Saya buka kalau ada soalan daripada sahabat-sahabat, sila. Kalau ada. Okay, kalau tak ada, Alhamdulillah saya dah buat rekod tadi. So, insya-Allah kita akan bagi